Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasniza binti Abdul Hamid, boleh panggil Kak Has. Nombor student saya AMUAC 2009. Saya berumur 45 tahun, bekerja sebagai seorang pengurus di syarikat swasta. Saya mempunyai 4 orang anak, tinggal di Kulim, Kedah. Silakan Kak As cerita tentang pengalaman Quran. Pengalaman Quran lah. Dengan Quran ni, saya dulu macam liat sikit lah nak mengaji ni. Sampai satu hari ada arwah mak lah. Dia baling Kak As, segan, malu nak pergi mengaji dekat ustazah tu. Sampai mak Kak Has kejar baling dengan tin plantar. Sebab siram pokok pakai tin plantar. Jadi Kak Has segan lah sebab nak kena pergi, lalu nak kena pergi, takut orang kata, macam takutlah dengan orang dengar bacaan tak betul semua kan. Kemudian Alhamdulillah Kak Has dapat khatam lah Al-Quran pada umur 9 tahun, dan itulah lepas tu dah tak ada, dah buka. tak buka kecuali Yasin sajalah. Ustazah kat rumah lah, kat kampung. Ustazah kampung tu. Ustazah tu umur berapa? Umur dia masa tu Kak Has umur 9, dia dah umur 40, 50 lebih dah. Lepas tu dekat sekolah menengah baca Yasin je lah. Sekolah asrama baca Yasin malam Jumaat. Sekolah apa? Sekolah apa? Sekolah menengah sains Sultan Azlan Shah, Taiping, Perak. Maksud bukan sekolah agama lah. Bukan. Okay. Sekolah asrama penuh. Bila kerja pun baca Yasin je lah. Baca Yasin, dan kadang-kadang tu seminggu sekali, macam tu lah. Kalau period tak baca terus. Jadi macam mana yang boleh terdetik lah nak mengaji balik ni kan. Kak Has, masa Kak Has tengah belajar tu, belajar di universiti, Kak Has telah kenalah buatan orang, disihir. Jadi Kak Has banyak pergi berubat. Dekat ustaz, dekat bukan ustaz, semualah tempat, merata-rata tempat dah pergi. Tapi tak okey juga. Tak okey juga. Masih lagi Kak Has hidup dalam ketakutan, takut, rasa nak pergi, takut, semua takut lah. Dia buatan orang tu macam mana? Dia rasa panas ke? Dia rasa boleh nampak bayang kat belakang, macam boleh nampak lah benda, penampakan. Nampak kelibat, jadi takut, sentiasa rasa takut. Jadi dengarlah satu ceramah ustaz ni tentang kafiat surah Yasin. So dia ceritalah salah satu kebaikan surah Yasin ni adalah dia bagi seseorang tu jadi lebih berani, kata macam itulah. Jadi Kak Az dengar tu, Kak Az kata, masa tu umur berapa Kak Az? Masa tu umur 42 kot rasanya. 41. Universiti kan ni? Tak, masa baru je. Jadi masa dekat universiti tu dah kena lama dah sampai kiranya berpuluh tahun dah kena. Tapi tak buat apa-apalah, macam berubat je lah, berubat macam tu je. Lepas tu maksudnya kalau berpuluh tahun, kalau kita kata duit tu tak ceritalah habis. Betul, dah pergi merata tempat. Orang kata macam ni, pergi sini, semualah pergi. Daripada hujung selatan Malaysia Semenanjung ni sampailah ke utara Semenanjung. Semua pergi tempat. Jadi lepas daripada ceramah tu, dengar ceramah daripada YouTube lah. Jadi Kak Has mula kata okey, nak hafal lah surah Yasin. Time ni dah kahwin ke? Dah kahwin dah. Kahwin. Masa tu Kak Has punya tajwid tunggal langgang. Jadi Kak Has sentiasa ada rasa macam was-was bila baca Quran. Dan sampai satu tahap tu ada benda bisikan kata, tak payahlah baca Quran, nanti lagi banyak dosa sebab banyak buat salah, kata macam tu kan. Jadi Kak Has pun jadi macam dilema lah, macam mana ni kan. Lepas tu fikir, masa tu lah mula buka dalam Facebook, tengok kan, nampaklah tu jumpa Al-Mukhlisin. Tetapi masa tu Al-Mukhlisin tak buat lagi online. Masa tahun 2018 macam tu kot. Tapi ada buat keluar DVD. Lepas tu Kak Has, tapi Kak Has masih like lah, follow lah Facebook Al-Mukhlisin. Kemudian
Kak Has kata since tak ada online, jadi Kak Has pun ambil lah program lain, program kat luar lah yang lain. Dan Kak Has ikut Facebook live tu, Al-Mukhlisin, and then lama-lama Kak Has Allahumma salli samad, boleh improve lah Kak Has punya tajuk ni. Kak Has improve tu maksudnya Kak Has belajar dengan siapa? Kak Has banyak belajar, banyak ustazah dan banyak ustaz. Masa itulah. Masa tu. Tapi sebelum tu macam mana boleh kata terdetik nak berguru tu? Okey, sebab macam Kak Has kata tu lah, bila Kak Has hafal Quran, memang boleh hafal. Kak Has Google dalam internet macam mana nak hafal Quran, nak hafal surah lah kan, surah Yasin nak hafal, especially surah Yasin. Tapi sebelum tu kenapa Kak Has tiba-tiba rasa nak hafal Yasin tu? Okey. Di sebalik cerita tu. Sebalik cerita tu, okey, macam selain daripada dengar ceramah ustaz tu, Kak Has ada satu hari berpeluang lah untuk pergi ziarah satu madrasah tahfiz untuk muslimah saja. Jadi lepas buat apa tu? Macam kenapa boleh pergi tu? Nak tengok, nak masukkan anak Kak Has pergi madrasah tahfiz tu. Kemudian sajalah nak survey. Lepas nak balik tu, Kak Has salam lah dengan pelajar, tak ramai pun, dalam kurang daripada 10 orang. Dia macam rumah je. Lepas tu bila Kak Has nak salam dia orang tu, tangan Kak Has macam ada current, electric shock. Kenapa tu? Itulah Kak Has pun macam, terkejut lah kan, macam elektrik statik ni. Lepas tu Kak Has pun kata, balik tu, masa drive balik tu Kak Has kata, pelik Kak Has kata kan. Lepas tu Kak Has kata, ni sebab masa lama berubat tu memang dah belajar lah sifat-sifat jin. Diorang ni memang ada dalam salur darah kita semua kan. Mungkin lah bila kita ni teori Kak Has lah. Kata bila kita hafal Al-Quran ni, dia menjadi ayat-ayat Al-Quran ni aura kita ni kan, dia akan ada dalam setiap molekul kita ni kan. Jadi dia akan menyebabkan Allah SWT, jin ke makhluk-makhluk yang tak diingini itu keluar daripada badan kita, sebab dia tak suka dengar. Jadi Kak Has tu yang balik tu cuba nekat betul-betul nak hafal surah Yasin. Alhamdulillah dapat baca, tapi macam tak was-was sebab tajwid tak okey lagi. Memang tajwid tak okey. Dah rasa sangat-sangat rasa tak seronok lah bila baca Quran. Masa ni umur tahun bila? 2017, 2018 macam tu. Maksudnya sebelum Google cari nak guru lah. Sebelum lagi lah. Jadi lepas tu baru kata tahun 2018 tu ada nampak lah Al-Mukhlisin, tapi Al-Mukhlisin tak buat home Quran saja kan. Jadi maksudnya lepas je Kak Az dapat hafal tu, Kak Az rasa macam was-was nak perlu berguru. Perlu berguru, ya. Okay. Perlu berguru, dan lepas tu Kak Has carilah program-program dekat luar sana. Alhamdulillah, sikit lama-lama Kak Has dah faham, belajar sikit lah tentang tajwid. Dah boleh belajar tajwid. Maksudnya lepas Kak Has kan 2018 tu Kak Has jumpa Al-Mukhlisin, tapi Al-Mukhlisin, adakah jumpa Al-Mukhlisin seorang ke banyak lagi? Banyak lagi, banyak program lah. Dapat program rasanya Kak Has buat rasanya 4 atau 5 macam tu program lah buat. Tapi kat masa tu untuk online Al-Mukhlisin tak ada lagi kan? Belum lagi ada. Okay, 2018 tak ada lagi. Belajarlah dengan yang Kak As cerita tu lah. Dengan yang lain lah, dengan yang program yang lain lah. Jadi Alhamdulillah dia Allahumma salli samad, ada improve lah, ada improvement. Alhamdulillah. Jadi 2019 akhir dapat tahu daripada Facebook lah. Dia kata nak buat online ni. Kak Has teruslah balas WhatsApp link tu, tekan
Lepas tu tapi saya ingat Kak Az masa Kak Az first Kak Az beli DVD dulu Okay. So Kak Az beli DVD tu Kak Az sempat tengok ke? Dah tengok habis kan? belum habis lagi tengok sebab masa tu macam yelah macam tak ada feel lah. Tak ada feel lah kan. Macam tak ada apa kan. Jadi sebab apa tu tak ada feel tu? Dia sebab apa? Sebab dia tak ada interaksi. Tak ada interaksi. Sebab lepas tu kan bila dah dapat masuk yang UAC ni kan. UAC tu masa tapi Kak Az first masa Mac 2020 kita buat masa PKP kita buat waqiah secara online kan. Yang tu Kak Az masuk. Ada Kak Az ikut. Ada. Itu first lah. Kak Az ikut yang tu Al-Waqiah tu, Al-Waqiah online tu. Tapi ni yang Kak Az nak tekankan yang sesi yang talaki one to one ni. First Kak Az dengan siapa? Okay, first Kak Az dengan Ustazah Fatia. Okay, lepas tu? Itu yang first class yang ujian punya kelas. Yang macam dia nak test lah, assess lah Kak Az ni level apa kan. Okay. Kemudian sekali atau 2 kali kot dengan Ustaz Lah. So markah Kak Az masa tu berapa? 75 kot rasanya Ustazah Fatihah bagi. Dah tinggi lah masa tu kan? Dah tinggi masa tu. Sebab Kak Az dah pergi masa tu belajar. Kak Az sebenarnya macam ni, Kak Az tengah cari sesi talaki yang ada one to one. Okay. Sebab program-program yang Kak Az buat ni semua dalam grup. Jadi Kak Az itu tak puas. So Kak Az nak yang ada yang mana ada satu slot yang memang ustaz atau ustazah dengar and then dia boleh bagi kita feedback. Apa bacaan kita macam ni. Sebab Kak Az pentingkan kualiti lah. Okay. Jadi alhamdulillah bila Ustaz Zul bimbing Kak Az dalam sesi talaki tu, Ustaz Zul banyak tegur Kak Az. Kak Az sangat suka. Sangat sukalah Kak Az rasa orang kata apa, rasa berbaloi lah sangat-sangat kan. Dan Kak Az rasa sebenarnya kan terus terang Kak Az katakan memang Kak Az simpan niat lah untuk bersama dengan Al-Mukhlisin insya-Allah sampai akhir hayat Kak Az. Okay. Tapi saya nak tanya Kak Az juga, kenapa Kak Az boleh timbul perasaan tu? Itu yang perasaan mahal tu. Kenapa macam tu kan? Sebab Kak Az nampak Al-Mukhlisin ni kalau belajar tajwid ni sekarang ni semua orang dah belajar banyak dah ramai dah orang kata Allahumma salli sama dah offer lah, tawarkan program-program online, tajuk online lah, macam-macam online kan. Tapi Al-Mukhlisin ni Kak Az nampak keikhlasan dan komitmen. Keikhlasan dan komitmen berterusan. Dari sudut apa tu Kak Az? Dari sudut nak pastikan ilmu yang disampaikan tu yang ilmu yang diorang share ilmu dan sentiasa ada berinovasi lah. Berinovasi, inovasi bukannya apa, macam kreatif lah, nak bagi peserta dia tu faham, dapat amalkan, berminat kan. Jadi cara tu Kak Az nampak sangat committed, sangat ikhlas kan. Semua orang tahu pasal tajwid, tapi kita nak tengok ikhlas tak ikhlas. Tapi Kak Az nampaklah keikhlasan tapi Kak Az ikhlas ni yang Kak Az faham macam mana ikhlas? Kalau orang sebut ikhlas mesti free kan? Tak. Bukan. Dia ada banyak value added. Value added ni maksudnya ada nilai tambah. Nilai tambah yang banyak lah. Nilai tambah ni maksudnya banyak benda-benda macam formula, nak bagi mudah, dan ustaz dan tenaga pengajar Al-Mukhlisin ni sentiasa nak cari cara, kaedah yang bagi lagi simple, lagi mudah, lagi untuk faham, lagi senang untuk dipraktikkan. Memanglah
dari sudut bayaran tu macam mana Kak As? Itu soalan saya. Maksudnya orang kata kalau keikhlasan mesti murah, mesti free. Macam mana Kak As punya mentaliti tu? Okey, Kak Has terus terang cakap, Kak Has bukan orang kaya. Okey, orang biasa-biasa saja. Okey, tetapi Kak Has fikir macam ni. Kita ni nilai ilmu tu sebenarnya kita bayar sebab kita hargai ilmu yang diberikan dan kita pasal tu Kak Has rasa benda ni lebih sebenarnya yang Al-Mukhlisin bagi ni lebih sebenarnya daripada apa yang dibayar. Kalau kita nak quantify ni apa? Kalau kita nak anggarkan ni banyak ni lebih lagi daripada apa yang Kak Has bayar sebenarnya. Kalau nilai tu Kak Has boleh bagi berapa nilai? Kalau contoh letak kalau Ustaz, ada orang kat luar tu belajar talaki saja 1 jam 500 sebulan. Talaki je. Tak ada apa-apa, tak ada cerakin ke apa semua, tak ada. Talaki macam tu je. Tapi saya ingat lagi lah salah seorang bekas ustazah saya lah, dia cakap macam ni. Masa dia cerita kat Kak Has, Kak Has rasa, ruginya, bayar banyak-banyak nak mengaji je. Kak Has kata macam tu kat dia lah kan. Lepas tu kan dia kata sebab dia hargai nilai ilmu yang ustaz tu bagi kat dia. Jadi kita tak tahulah, kita tak duduk kat tempat dia kan, apa ustaz tu ajar dia macam mana kan. Jadi bila Kak Has pegang apa yang ustazah Kak Has cakap tu, Kak Has dah sekarang ni tak ada dah nak kita kata berkira-kira dengan mahal sangat apa ni semua, mahal. Tak. Itu sebenarnya insya-Allah kalau kita ikhlaskan kerana Allah, insya-Allah Allah akan mudahkan kita. Tapi yang penting kena niat. Kalau kita terdetik kata mahal, memang mahal. Tapi kalau kata tapi kita kata insya-Allah ini mesti ada nilai ilmu yang diberikan, insya-Allah ada barakah dia. Insya-Allah. Macam Al-Mukhlisin sendiri kan, kita orang letak suatu benda tu supaya apa? Dia ada komitmen. Supaya apa? Kita nak macam orang dulu macam mana nak test anak murid dia. Dia nak ambil seseorang anak murid, dia test dengan pelbagai test lah. Kita zaman dulu lah, kalau biasa kita hantar, kita sebagai ibu hantar anak kita dekat pondok. So dia test dulu, kena nak datang sini berkebun, tolong tok guru lah tu. Cerita dia. Tapi sekarang dia berbeza sikit, dengan keadaan sekarang lah. So kenapa Al-Mukhlisin letak benda ni? Supaya kita ada komitmen, kita nak nilai. Dan apabila kita ada satu penilaian, itulah yang kita rasa orang yang datang adalah penilaian cara fikir lain. Sebelum ni kita letak paling murah, tetapi cara fikir dia tak sama. Macam Kak As, apabila kita letak dengan yuran sekian, dia orang yang datang yang mampu, cara fikir dia tak fikir tentang macam Kak Az lah, tak fikir tentang berapa mahal tu. Niat dia adalah untuk apa? Nilai ilmu tu. Yes, nilai ilmu tu yang kita nak. Sebenarnya Ustaz, jangan salah faham. Orang akan kata tak apalah, dia dia kerja, dia bolehlah kan. Tak, salah. Sebenarnya kita utamakan ilmu dulu, insya-Allah. Yang lain-lain semua Allah akan mudahkan, insya-Allah. Yang saya tiba-tiba rasa tersentuh hati yang malam yang saya cerita, malam ni kita ada buat kelas Iqra sekian-sekian, yuran dia sekian-sekian. Okey, dah siap Ustaz. Transfer sambil pejam mata, ya Allah. Iaitu saya sendiri menangis tu. Macam mana Kak Az boleh ada perasaan tu? Mu tak kenal barang. Dia pun tak kenal barang. Tak, sebenarnya kan Kak Has, Kak Az cakap kan, setiap apa produk daripada Al-Mukhlisin, insya-Allah Kak Az boleh jamin lah kualiti
apa tu nilai memang berbaloi. Macam tu. Kak Has tahu, Kak Has lama dah ikut Al-Mukhlisin, Kak Has tahu Al-Mukhlisin tak akan keluar satu-satu produk yang kata alah kita buat je lah, orang lain buat kita buat. Tak. Dia akan buat satu produk yang difikirkan betul-betul, okey ni memang benda ni memang bagus. Kak Ustaz tak payah cakap banyak. Kak masa Ustaz tengah cakap tu Kak dah type dah online masuk. Transfer online. Kak kata tak kisahlah berapa pun. Masa tu Ustaz tak cakap lagi, sebut lagi harga lagi. Kak dah niat dah hati dia. Dah buka dah akaun dah ni kata. Tak apa Ustaz sebut saja memang masuk terus kata. tak sempat habis lagi. Tak sempat habis lagi. Sebab Kak Has rasa memang Kak Has faham. Kak Has tahu macam mana cara Al-Mukhlisin kerja, macam mana Al-Mukhlisin punya matlamat, misi dan komitmen. Memang Kak Has tahu apa jenis produk yang diorang keluarkan, insya-Allah memang yang terbaik dan dia tak ada buat satu produk yang melepas batuk di tangga macam tu saja. Insya-Allah. So Kak Has dan Kak Has yakinlah setiap tenaga pengajar, bukan saja Ustaz Zul saja, Ustazah Fatia, Ustaz Lo semua kan, semua ahli keluarga Al-Mukhlisin, tenaga pengajar Al-Mukhlisin sehinggalah kepada Amirah pun sekali, memang Ustaz Zul didik supaya apa kata budaya kerja Al-Mukhlisin ni sangat tip-top lah. Yang tu yang sangat profesional, sangat committed, macam tu. Apa yang Kak Has nampak tu? Contoh. Lainlah daripada apa orang kata, daripada Allahumma salli Muhammad, daripada lain daripada yang biasa-biasa kita jumpa lah kan. Satu, Kak Has nampak Al-Mukhlisin ni dari segi dia punya dia pupuk nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan bukan saja antara tenaga pengajar, pekerja dan juga student sekali. Jadi yang Kak Has nampak tu macam mana? Sebab saya pernah tunjuk dekat Kak Has contoh yang dia sebagai orang kata tugas dia admin. Betul. Tugas dia admin, tapi macam mana yang saya buat? Jadi Kak Has nampak yang especially macam Amira, first thing Ustaz kata Amira, Ustaz panggil dia Ustazah juga kan, walaupun dia kerja admin. Okay, tu pun Kak Has rasa macam special lah ni kan. Kemudian Ustaz pun berbesar hati ajar juga Amirah belajar hafazan macam yang lain-lain kan. Jadi tak ada bezanya kan. So Alhamdulillah memang beruntunglah kerja dengan Al-Mukhlisin. Kerja dengan Al-Mukhlisin pun beruntung. Kerja dengan Al-Mukhlisin. Ya, so benda tu Kak Has pernah tengok lah saya tunjuk Ya, betul. Okay, so Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak tanya Kak Has lah, orang kata perubahan hidup Kak Has itu yang penting. Apa yang jadi perubahan? Masa Kak Has dulu, saya lupa nak tanya, masa Kak Has berguru dulu, sebelum Al-Mukhlisin, apa perubahan yang Kak Has yang berlaku dalam hidup Kak Has, dan selepas berguru dengan bimbingan Al-Mukhlisin, apa perubahan yang seterusnya? Okey, Alhamdulillah. Sebenarnya dulu kan hidup Kak Has memang kucak-kacir lah. Kucak-kacir, semua benda tak kena kan. So Alhamdulillah Allah bagi dugaan ni semua sebenarnya nak bagi Kak Has dekat lagi dengan Allah. Dan bila Kak Has baca, mula dah gigih berusaha untuk perbaiki bacaan Al-Quran, banyakkan lazimi bacaan Al-Quran. Alhamdulillah kehidupan Kak Has lagi tenang, lagi barakah. Barakah ni maksudnya bukan banyak duit, bukan berjuta-juta duit dalam akaun, tapi Allah cukupkan keperluan. Allah cukupkan keperluan semua, Alhamdulillah. Dan satu Kak Has rasa lepas, especially lah masa lepas dengan Al-Mukhlisin ni kan, bila Kak Has baca Al-Quran kan rasa puas.
Rasa puas. Rasa puas, rasa manis lah. Manis, rasa macam sedap. Dan kalau tak baca Quran satu hari, kita rasa macam satu benda yang janggal lah. Janggal. Dan, Maksudnya, tapi sebelum tu Kak Has pernah ceritakan yang Kak Has pernah masuk yang program lain, dan Kak Has, Alhamdulillah Kak Has dapat khatam Ramadan. Itu first kan? oh, Ah. ya betul. Okey. Kak Has ada buat satu program ni, program dia macam bukan tadarus lah, tapi tadarus sendiri-sendiri untuk masa bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan tu dia minta kita habiskan satu kalau boleh buat habiskan khatamkan Quran. Kak Has rasa masa tu kan, Kak Has rasa macam tak yakin boleh ke dah habis khatamkan Quran. Kan rasa macam tak logik, macam tak boleh, tak yakin lah. Tapi alhamdulillah masa dia orang masuk bulan tu, Kak Has dapat habiskan khatam Al-Quran untuk bulan Ramadan tu. So, tahun lepas kan? 2 tahun lepas, betul. 2 tahun lepas. Ya. 2019. Betul. Jadi Kak Has lepas daripada bulan Ramadan tu, Kak Has kata, boleh sebenarnya khatam ni. Okey. Lepas tu lah baru Kak Has, lepas Ramadan tu, Kak Has teruskan juga. Kak Has kata, Kak Has nak buat sekurang-kurangnya 1 juzuk 1 hari. 1 juzuk 1 hari. So, sebenarnya kenapa sebetulnya Kak Has pernah cerita kan, kenapa Kak Has tiba-tiba nak buat 1 juzuk 1 hari? Kak Has cerita tentang untuk arwah apa? Ya. Dululah Ustazah Kak Has dia ada pernah cakap dengan Kak Has, dia kata kalau kita baca Quran ni, kita niatlah kita nak sedekahkan kepada arwah ibu bapa kita. InsyaAllah bacaan kita boleh sampai, pahala bacaan tu boleh sampai. Jadi yang tahun 2019 bulan Ramadan tu, Kak Has niat sangat-sangat nak sangat khatam Al-Quran, nak sedekahkan kepada arwah mak dengan ayah Kak Has. Alhamdulillah lepas tu Kak Has dapat khatam Quran tu. Jadi Kak Has pecah benteng minda, halangan minda Kak Has ni yang katakan khatam Quran ni tak boleh, payah, lambat. Jadi Kak Has kata, boleh buat sebenarnya. Jadi Kak Has pun alhamdulillah cuba buat, cuba baca Al-Quran 1 juzuk 1 hari. Dan Kak Has dapati Al-Quran ni bila kita lazimi, masa mula-mula baca tu memang kita akan rasa payah, lambat, susah kan. Tapi bila kita buat selalu baca, kita akan jadi lancar. Kita akan jadi lancar dan kita akan rasa manis dan kita akan rasa seronok baca dia. Dan alhamdulillah lah, masa tahun 2019 tu Kak Has dah orang kata apa, dah tajwid pun dah okey sikit kan. Dan kemudian alhamdulillah Kak Has cuba mana-mana dengar ada orang buat tadarus ke, buat baca ni kan, Kak Has akan join. Cakap lah apa-apa pun Kak Has akan join. Dan Kak Has nampak memang bila kita sekarang ni kan, Kak Has tak boleh tunjuklah gambar meja Kak Has kan. Meja memang banyaklah, penuh lah dengan Al-Quran. Alhamdulillah memang Kak Has suka. Sangat suka. Kak Has hantar, ambil gambar hantar. Anak Kak Has kata apa? Mama, cukuplah 1 Quran. Pasal nak banyak-banyak Quran tak? Mama suka banyak-banyak Quran ni. Kita ada banyak. Jadi ada Quran yang per kata, terjemahan per kata. Ada Quran yang Madinah yang memang tak ada tajwid langsung, tak ada apa? Tak ada color coded apa semua. Ni. Nampak banyak tu buku-buku kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya dekat sini perubahan Kak Has tu masa sebelum kena Al-Muqlisin tu, orang kata alhamdulillah dah nampak. Dah nampak. So selepas Al-Muqlisin Kak Has kan dah boleh baca tajwid dah, kemudian dah baca setiap hari lagi. Tapi apa lagi yang Kak Has rasa tak puas hati lagi tu? Itu je. Okey, macam Kak Has katalah, program-program yang dekat Kak Has buat sebelum ni, dia tak ada yang dedicated talaki satu one to one.
Jadi Kak Az Al-Mukhlisin ada offer, itu satu. Kedua, cara penerangan Ustaz tentang kesalahan Kak Has, tentang ilmu-ilmu yang Ustaz nak tekankan, macam orang kata apa, qalqalah, tahap-tahap qalqalah, lepas tu benda-benda macam tu lah, makhraj, huruf, sifat huruf, masa kita buat baca talaki tu, rasa Kak Has banyak belajar dan Kak Has memang record dan Kak Has nak dengar nanti. Dan Alhamdulillah segala yang Ustaz tegur, Ustaz bagi ilmu tu Kak Has dapat praktikkan dan Kak Has rasa boleh orang kata apa, lagi banyak. Sebab bila Kak Has dekat program yang lain tu macam tak puas. Macam tak cukup, tak cukup lagi. Kadang-kadang Kak Has cuma boleh baca dalam 5 minit saja. Kak Has. Jadi Kak Has rasa macam tak puas lah. Kadang ada 5 minit, ada 15 minit macam tu je. Jadi Kak Has suka. Sebenarnya Kak Has bukan sangat pentingkan sangat berapa banyak boleh habis, tak. Sebenarnya kualiti lebih penting pada Kak Has daripada kuantiti. Kualiti maksudnya kalau Ustaz boleh tegur, lagi banyak boleh tegur, lagi bagus. Sebab Kak Has boleh belajar banyak lagi. Dan kemudian Alhamdulillah sangat-sangat bila Al-Mukhlisin datangkan satu program kaedah cerakin, kan. Kak kata, wow, benda ni something new lah, kan. Benda baru yang sangat teruja boleh kita buat something different lah, kan. Kita belajar macam mana kita nak approach ayat-ayat Al-Quran ni dengan cara yang berbeza sikit. Cara dia kita baca Iqra' je, kan. Tapi sekarang ni kita buat cerakin. Dan cerakin ni dia sebenarnya bila kita faham dia punya konsep, kita buat nanti lagi seronok. Dia macam kita buat puzzle. Macam kita buat kita buat puzzle. Kita rasa seronok. Seronok sebab kita boleh buat puzzle tu. Jadi Alhamdulillah Kak Az rasa macam benda ni bagus dan dapat menaikkan minat lagi lah terhadap Al-Quran. Dan Ustaz ada banyak, dan Ustaz buat yelah, sebab dulu kan malam-malam selalunya dah tak ada apa nak buat, tengok TV, tengok drama, kan. Tapi Alhamdulillah sekarang ni hari Ahad malam Isnin, hari Khamis malam Jumaat, lepas tu hari Selasa malam Rabu, dah penuh dah, kan. Kemudian rasa seronok lah, masa terisi, ada peluang dan untuk kita belajar bedah surah, kan, ayat-ayat Al-Quran, baru dapat belajar balik. Dan sangat seronok lah bila dengar perkongsian daripada semua pelajar-pelajar yang lain, kan, macam mana diorang dapat perjalanan Al-Quran diorang ni untuk jadikan tajwid lifestyle lah. Dan kita dah nampaklah sebenarnya bukan saja yang tua tetapi yang muda pun ada juga yang dah memang berminat, muda-muda lagi dah memang berminat untuk masuk. Buat kelab. Lepas tu and then Kak Az nampak dalam Allahumma salli alaihi tengok ada yang peserta Al-Mukhlisin yang dah berumur pun masih lagi ada semangat. Kak Has rasa macam ada satu perkongsian lah daripada peserta Al-Mukhlisin tu. USC ni kakak yang dia kata anak dia sakit, dia bawa berubat, Kak Habibah yang maklum, kan. So dia nampak dari situ, kan, nampak kasih sayang seorang ibu, kan, sanggup untuk memperbaiki diri dia ni untuk membantu anak dia. So memang sangat, kata dia seorang ibu yang baik. Semoga Allah memberkati segala usaha dia dan semoga Allah beri kesembuhan kepada anak dia juga. Lepas tu Kak Az kata sekarang ni Al-Mukhlisin dah upgrade lagi lah. Kak Az ni kata bukan biasa-biasa lah. Bukan biasa-biasa tu, tajwid dah lepas, baca Quran tiap-tiap hari dah ada. Sekarang ni tak upgrade kepada hafal pula. Apa perasaan Kak Az tu? Alhamdulillah Kak Az
Kak Has suka sebab sekarang ni ada banyak banyak cabang yang Kak Has boleh boleh terokai, dan Kak Has nampak benda tu sebab betul lah bila kita buat, kalau kita belajar tajwid saja ataupun kita baca saja, lama-lama kita akan jadi boring kan. Baca ayat 4. Apa dia? Baca ayat 4 Al-Mulk. Baca ayat 4 Al-Mulk. Marji'il basara karrataini yang qalib ilaika al-basar si huwa hasir. Macam mana perasaan tu? Tidur pun dah tidur. potong bawang pun boleh nak ni. Nampak. Tapi kata ada perbezaan yang kata Kak Az dulu dengan Kak Az sekarang dari segi hafalan tu. Adakah kalau Kak Az letaklah markah tu, Kak Az boleh cakap berapa perubahan tu? Kak Has lebih suka sebab sekarang ni Kak Has rasa seronok sebab dia hafalan tu lebih berkualiti. Yes. Berkualiti dari segi dia punya pemeliharaan ayat-ayat Al-Quran tu. Kak Has suka lagi kat situ. Sebab kita rasa benda tu pada kita, kalau kita hafal saja, sebenarnya sorry nak cakap lah, burung kakak tua pun boleh hafal sebenarnya. Betul. Tapi kalau kita pelihara, kita buat betul-betul, insya-Allah kita rasa kemanisan hafalan tu sebenarnya, hafazan tu sebenarnya. Dan Kak Has, alhamdulillah, Kak Has bersyukurlah Allah bagi Kak Has jumpa Kak Aida, dah dapat bimbingan untuk dapatkan hafalan yang Kak Has ni kan sebenarnya tu serang Ustaz, Kak Has dah teringat dah kata nak pergi, nanti Kak Has nak pencen awal, nak pergi Mesir ke, nak pergi mana-mana ke negeri Arab, belajar bahasa Arab, lepas tu hafal Quran. Dia punya cita-cita tu. Sebab tak tahu lagi macam mana cara nak pelihara. Mungkin duk ingat kata kena baca, kena pandai bahasa Arab dulu baru boleh hafal Quran. Tapi Kak Az, Tuhan dah makbulkan. Alhamdulillah. Kenapa saya kata Tuhan dah makbulkan? Orang yang dapat Kak Az ni, orang yang mengaji Mesir. So Kak Az dah jimat dekat situ. Alhamdulillah. Cara Tuhan jawab tu lain. Cara Betul. Tuhan jawab tetap sama. Jadi maksudnya sekarang ni Kak Az dah jimat masa dah. Maksudnya cita-cita Kak Az tu, orang kata cita-cita macam angan-angan Mak Jini lagi kan. Tapi saya tak suka perkataan tu. Saya lebih suka kepada matlamat. Saya lebih suka pada matlamat. So apabila kita pernah tulis matlamat, kita pernah tengok, pernah sebut, dia jadi doa. So apabila doa, hari ini Tuhan dah realisasikan salah satu step untuk menuju kepada hafal Quran. So Kak Az, the last one ni, apa matlamat Kak Az sebelum Kak Az tutup mata ke alam kubur? Sebenarnya yang akan meneman kita dalam kubur ni adalah Al-Quran. So Kak Has minta, ni Kak Has cakap dengan semua ustazah Kak Has yang Kak Has belajar ni, Kak Has kata Kak Has nak pastikan kalau boleh Kak Has nak bacaan Al-Quran yang terbaik supaya dapat peneman yang terbaik dalam kubur nanti, insya-Allah. So Kak Has apa kata, yelah kat situ kita tak ada apa-apa. Kak Has terus terang cakap lah kan, bila kita tengok orang beli kereta besar, beli rumah besar, renovate ke apa-apa kan. Tapi Kak Has tak rasa cemburu sebab Kak Has tahu, alhamdulillah Allah bagi Kak Has dengan cara dapat renovate lagi, dapat upgrade lagi. Renovate juga, tapi renovate jiwa hati. Ya, betul. Renovate, upgrade lagi amalan, jiwa, hati semua, insya-Allah. Yang tu yang Kak Has rasa tak apalah, tak apa kata, Allahumma salli Muhammad, tak ralat lah, tak ralat kan, tak ralat tengok orang, tak tengok kawan-kawan kita jadi orang kaya ke apa-apa kan, tak ralat sebab Allah bagi rezeki Kak Has dapat hafal, dapat pelihara ayat Al-Quran. Itu alhamdulillah. Orang kata kalau kita dunia ni dapat rezeki hafal Quran ke apa dengan berkat Quran ni, orang kata bukan rumah je Kak, istana. InsyaAllah. Istana. Oh ya, Ustaz, Kak Has lupa nak cakap.
sejak Kak Has baca Quran dan hafal Al-Quran ni, alhamdulillah tak rasa takut dah. Kemudian walaupun ada lagi gangguan, apa macam ada orang hantar apa semua kan, tapi alhamdulillah Kak Has tak rasa takut, gerun, tak ada dah rasa macam tu. Dan Kak Has rasa rasa tenang lah, rasa tenang. InsyaAllah. So Kak Has, the last, saya sebagai orang kata di antara yang bimbing Kak Has kat Al-Mukhlisin ni, so insyaAllah kita tiap Al-Mukhlisin insyaAllah akan bimbing Kak Has sehingga tak kira lah siapa yang pergi dulu tak kira siapa yang pergi dulu, tapi yang penting kita ada bimbingan kita, insyaAllah kita akan bimbing biar jadi pecinta Quran. InsyaAllah kita cinta Quran, kita akan dapat cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad SAW. Okay, the last, Kak Has boleh bagi tips dan nasihat kepada untuk diri Kak Has dulu, dan kemudian untuk kita semualah yang lebih-lebih lagi yang mendengar, yang dah join, alhamdulillah ianya sebagai inspirasi, dan orang yang belum join lagi biar benda tu inspirasi dan kata dapat Kak Has pun dapat saham akhirat juga. Silakan Kak Has. Okey, tips dia setiap hari jangan tinggallah Al-Quran. Okey, dan Al-Quran ni adalah sebaik-baik, pernah dengar satu ustaz katalah Al-Quran ni dia adalah sebaik-baik zikir juga, dia dalam bentuk zikir juga. Dan kita mula-mula kita akan rasa malas, kita akan rasa was-was, kita akan rasa macam-macam. Tapi insya-Allah lama-lama kita istiqamah, tak apa, satu muka surat pun dulu tak apa, baca je, baca, dan insya-Allah nanti satu hari nanti Allah akan pemudahkan kita untuk ikut jejak langkah yang lebih baik lagi lah, insya-Allah. Kemudian untuk yang kat luar tu, Kak Has harap memang betul kita boleh belajar, kita dah tahu baca Quran, kita dah tahu tajwid, kita rasa kita boleh buat sendiri, tapi sebenarnya berguru ni sebenarnya digalakkan kerana kita ada bimbingan. Dan satu lagi barakah dia. Barakah bimbingan bacaan yang dibimbing oleh seorang guru, murabi. Insya-Allah kita akan lebih berkat lagi bacaan kita, dan lagi satu hubungan. Kejap Kak Has, macam kalau orang yang dah ada bimbingan guru dah, macam mana Kak Has? Okey, dah ada bimbingan guru. Okey, ada juga macam Kak Has kan dah ada bimbingan. So apa beza dia? Okey, ini sebenarnya kita kena ada satu sifat, jangan rasa sifat dah cukup, tak boleh. Kita kena ada sifat nak lagi untuk belajar ilmu Allah ni. Sebab kita jangan ingat tajwid ni untuk baca Quran saja. Salah. Sebenarnya tajwid ni adalah untuk kehidupan kita semua. Jadi macam mana tu kita kena pastikan kita Allahumma salli Muhammad, bukan tertaluk kepada baca Quran saja. Tak, dia bukan macam tu. Kita kena tadabbur, kita kena tengok balik message, Allahumma salli Muhammad, pengajaran yang kita dapat daripada bacaan kita. Dan alhamdulillah saya nampaklah setakat ni yang holistik lah, yang orang kata keseluruhannya lah, pendekatan menyeluruh yang terhadap Al-Quran, terhadap tajwid dan Al-Quran ni, Al-Mukhlisin among the best lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan sebab ada program Kak Has baca je, ada program Kak Has baca dan belajar tajwid saja.
kan. Tapi ada program Al-Muhsin, baca, tajwid, tadabbur, lepas tu apa kata, mengeja, cerakin lagi, hafal lagi. Semua many in one lah. Bukan all in one. All in one. Jadi alhamdulillah, memang tu Kak As kata nilai tambah add on bukan saja untuk KFC tapi ataupun McDonald. Al-Muhsin pun ada banyak add on value, insya-Allah. Okay, so Kak As itu je ke, ada lagi yang Kak As nak bagi kata nasihat lah ke apa-apa, ada lagi ke? Kalau boleh, kalau Kak As rasa beruntung lah, beruntung kerana di hidup Kak Has dikelilingi oleh pencinta-pencinta Al-Quran, teman-teman Kak Has pencinta-pencinta Al-Quran, guru-guru Kak Has yang mengabdikan diri untuk untuk orang kata kita panggil menjunjung Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam. Alhamdulillah, kalau kata inilah bekalan, salah satu bekalan cara Kak Has nanti kalau di akhirat nanti, bantuan-bantuan inilah Kak Has harap daripada kawan-kawan Kak Has dan juga murabi Kak Has, insya-Allah. Kawan-kawan dalam yes, ITQK. Mana kawan-kawan dekat Kak As rasa sekarang ni kan, dengan keluarga, maksudnya sahabat-sahabat tu rasa macam mana? Kak Has memanglah Kak Has akui Kak Has ni suka silent reader lah. Sebab shy ya. Kak Has ni orang pemalu sikit. Tapi Kak Has memang dari segi perkongsian, dari segi semangat dia orang tu, Kak Has memang nampak lah. Kita kadang-kadang rasa malu juga tengok dia orang ni bertungkus lumus nak siap, nak buat kerja homework yang diberikan. Jadi kita pun rasa dah buat ke belum ni, tak buat lagi kan. Lepas tu kita rasa, orang kata apa, macam Ustaz katalah, terinspirasi inspirasi daripada semangat mereka dan usaha mereka tu tak mengenal penat, lelah, ada saja komitmen diorang terhadap Quran, insya-Allah. So memang kita kata memang kita tak saya belajar, Kak As belajar banyak daripada mesej-mesej yang kawan-kawan daripada UAC kan, dia share dalam grup kan. Alhamdulillah, dengan yang ikut live-nya, dengan setianya ikut live, Kak Has pun surrender. Tapi pun ikut live, dah lah ikut live, buat homework live lagi. Lepas tu Kak Has rasa macam mana kata perkataan konsisten berguru dan juga circle. Apa yang Kak Has rasa macam tak nak tinggal circle dan juga konsisten berguru? Kenapa? Kemanisan ukhuwah dan kita berpegang kepada tali ataupun rantai ukhuwah tu dalam di atas jalan Islam, jalan Al-Quran, dan kita macam kita sama-sama ingat mengingati dan menasihati. Dan Kak Has rasa kan, katalah na'udzubillah min zalik, mana tahu kan, wallahu a'lam bisawab, katalah Kak Has meninggal ke kan, kalau kata Ustaz post dalam grup UAC, kau rasa berapa ramai orang yang mendoakan Kak Has kan. Betul. Alhamdulillah tu saham Kak Has ni. Alhamdulillah, insya-Allah. So itu satu kemanisan kita belajar ni. Kita duduk dalam kelompok yang yang sama-sama berusaha, sama-sama nak belajar. Tak ada siapa yang pandai, tak ada siapa yang tak pandai. Semua nak berusaha untuk perbaiki, masing-masing nak perbaiki. InsyaAllah. Okay, last Kak, macam mana dengan orang yang rasa dia dah ada ilmu, dia rasa macam yang dia rasa macam nak cepat tapi dia tak ada perkataan terasa proses tu Kak. So apa nasihat Kak dengan orang yang macam ni?
Macam Al-Mukhlisin ada benda yang kita kata kita start daripada bawah. Kita kumpulkan semua orang dalam satu grup. Jadi ada yang hebat yang lain, dia rasa terpinggir. So kita Al-Mukhlisin sebenarnya kita kumpulkan benda tu, kita nak bagi ada aura duduk dengan orang yang hebat. Betul. Kita nak duduk orang yang hebat. So kalau kita bahagikan engkau duduk asas, dia macam jadi macam budak sekolah. Dia duduk budak sekolah maksudnya budak darjah 1 ni budak pandai, ni budak tak pandai. So apabila ada budak tak pandai, budak pandai tu, dia akan jadi macam mana Kak As? Dia akan jadi orang yang ke belakang lah. Betul kan? Tapi sekarang ni kita buat macam tu untuk kita nak bagi aura tu datang, dan kita tak tahu kita duduk orang pandai ni ada satu keberkatan, ada satu doa di sebaliknya. Tiba-tiba kita rasa kita tak pandai, tiba-tiba kita pandai. Tak tahu. Itulah yang saya alui. So Allah SWT, apa nasihat Kak Has yang jenis orang yang tak percaya kepada proses? Silakan Kak. Okey, sebenarnya kalau tanya Kak Has, mula-mula memang Kak Has pun akan fikir macam tu. Tapi Kak Has dah kata apa, istiqamah berada dalam UAC, tengok balik perjalanan selama berada dalam UAC ni, ITQK semua ni kan. So Kak Has nampak sebenarnya kemanisan bila kita berukhuwah, bila kita ada dalam satu circle, kita nampak kita boleh belajar sebenarnya daripada satu sama lain. Setiap orang ada kelebihan. Dan mungkin kita akan belajar daripada daripada perkongsian, daripada ilmu, daripada apa-apa yang sharing yang diorang bagi sebenarnya. Dan Allahumma salli Muhammad, Ahas lebih suka pendekatan macam ni. Kalau kita rasa kalau kata kita ada benda yang kita rasa Al-Mukhlisin patut buat, kita jangan simpan dalam hati. Kita kongsi dengan ustazah kita ke ustaz kita kan, sebab mana tahu itu menjadi asbab kebaikan. Ya, kan? Kita boleh dapat satu. Tak payah tulis, tak payah post dalam grup pun. Kita cakap dengan kita punya ustaz, ustazah kita kan. Ustaz, saya rasa saya nak bagi cadangan macam ni kan. Dan saya sangat suka, satu lagi Kak As sebelum tu, saya sangat suka dengan cara Kak As memberi cadangan. Dia nampak keikhlasan, dan satu lagi cara dia tu. Dia tak macam orang lain. Ada orang setengah orang, dia bagi cadangan tu bagus, tapi cara dia masuk tu tak menyebabkan kita terasa. Tapi jangan risau, Al-Mukhlisin akan cuba timbantara lah. Ceritanya timbantara. Betul. Macam Kak As katalah, sebenarnya Al-Mukhlisin perlukan Allahumma salli Muhammad, cadangan, feedback, maklum balas kan, untuk penambahbaikan kan. Jadi kita ingat satu je. Kalau Al-Mukhlisin boleh ambil cadangan kita kan, kita dah dapat satu saham dah kat situ kan. Dan kita kalau ada kita tak puas hati ke apa kan, kita bagi tahu. Kerana kita bagi tahu supaya mereka boleh improve. Kalau kita bagi tahu, kita cakap kat belakang, dia orang Al-Mukhlisin tak tahu macam mana nak improve kan. Jadi kita kena bagi tahu supaya nanti bila dapat dia orang improve. Kadang-kadang kita tak boleh, kita ada blind spot kan. Jadi kita sebagai peserta, kita mungkin datang daripada macam-macam macam-macam bidang, macam-macam perspektif kan. Kita boleh suarakan, kongsikan kepada pihak Al-Mukhlisin macam mana cara untuk Allahumma salli Muhammad, untuk diorang improve lagi ke, untuk diorang fikirkan mungkin cara ni macam ni ke, cara ni, Wallahualam bisawab kan. Tapi Kak, kalau contohnya Al-Mukhlisin tak terima cadangan, macam mana Kak? Tak apa, sebab benda tu mungkin ada hikmah dia. Sebab Al-Mukhlisin ni bukan, kita jangan ingat Al-Mukhlisin ni Ustaz Zul saja seorang. Salah tu. Silap, yes. Ustaz Al-Mukhlisin ni bukan Ustaz Zul seorang. Al-Mukhlisin ni ramai. Dan ustaz-ustaz dia pun, ustazah ada, ustaz ada. Bukan Ustazah Fatia, 3 orang tu saja. Bukan, itu ikon. Al-Mukhlisin ni ramai. Dan dia akan musyawarah lah
dia akan berdiskusi. Bukan Ustaz Zul seorang saja. Kita nampak sebab ikon. Jangan ingat jangan ingat Ustaz Loh seorang saja kan, tak. Bukan. Okey. Jadi percayalah bahawa setiap maklum balas cadangan yang diberikan tu akan dipertimbangkan dan dibincangkan dengan menyeluruh oleh tenaga kerja Al-Mukhlisin. Tu Kak Has faham. Kak Has memang faham benda tu. Sebab Kak pun kerja kan. Kak Has faham lah. Itu kita kata profesional lah. And then bila kita cakap trust the process ni, maksudnya macam ni. Pada pendapat Kak Has lah, kita jangan terus buat kesimpulan dengan segera. Beri masa dan kita kena ada sikap terbuka. Jangan kita kata yang ni macam ni saja kan. Okey, jadi Kak Has harap bila kita kata trust the process, kita pun kena ada open mind. Maksudnya kita jangan fikir yang negatif, kita fikir positif dan trust the process. InsyaAllah Allah akan tunjukkan hasil dia nanti. Lambat laun insyaAllah, lambat cepat tu bergantung kepada Allah nak beri bila kan, insyaAllah. Kadang-kadang dia lama-lama baru dia nampak hikmah. Betul. Macam Kak Has lah. Kak Has kata kenapa Ustaz ni letak 6 item. Masa mula-mula tu Kak Has orang lain semua tak buat lah. Kak Has kata susah-susah macam ni kan. Kak Has cakap macam tu lah. Tapi sekarang ni yes, baru kita tahu. Alhamdulillah. Sebab apa benda tu boleh berlaku? Sebabnya dia berdasarkan pengalaman dan sebab kita ikhlas. Sebab kita ikhlas tu maksud kita nak memberi. So kita dalam kita membimbing, saya selalu Kak As, saya tak guna istilah saya mengajar. Kalau saya mengajar bukan macam tu. Kalau kita mengajar sekadar mengajar aje lah. Tapi kalau kita membimbing, orang yang kita bimbing dia ada pelbagai cara. Kadang-kadang Kak As pun ada benda, kadang-kadang kita macam ada satu kelas tu kita just berbincang. Bukan sekadar mengaji Quran. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Apabila kita bimbing, orang yang kita bimbing sebenarnya saya nak dapat bimbingan. Sebab kita sebenarnya bimbingan yang paling power adalah bimbingan Allah. So apabila kita dapat bimbingan Allah, sama ada kita membimbing orang ataupun kadang-kadang Tuhan datangkan bimbingan untuk kita melalui manusia seperti anak murid kita. Itulah benda yang kita rasa pentingnya bimbingan, bukan sekadar mengajar. Trust the process ni merujuk juga kepada istiqamah lah. Istiqamah, apa kita kata, insyaAllah hasil dia akan ada, insyaAllah, dan kita akan ikhlaskan diri untuk belajar. So benda-benda macam ni adalah sikap-sikap seorang pelajar lah, kita pentingkan juga kan. Benda-benda macam ni sebenarnya belajar ilmu Al-Quran ni sangat bernilai. Dia bukannya benda something yang kita rasa remeh-temeh, tak. Macam mana kita letak nilai kepada ilmu tu, itulah bergantung kepada barakah ilmu tu kepada kita, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Kak As atas perkongsian. InsyaAllah semoga ianya bermanfaat dan menjadi inspirasi kepada diri saya, diri Kak As dan semua yang mendengar. Kerana kita, Allahumma salli ala Muhammad, kita nak jadi orang yang bijak. Macam mana kita nak jadi, kita nak buat amalan ni kata bukan mudah. Dan nak buat tu, nak buat banyak susah. Tapi kita kena fikir macam mana nak buat sikit tapi Tuhan berkah. Ni di antara benda yang kita nampak sendirilah Kak Ahad. Dia berkongsi ilmu, kemudian dia jadikan benda ni adalah salah satu saham akhirat dia. Terima kasih Kak As. Assalamualaikum.